Jika makan sahur terlajak waktu imsak, azan subuh, adakah sah puasa? Actually-nya tidak ada satu waktu imsak melainkan apabila masuknya waktu subuh. Walaupun kita tengok di kalender kadang-kadang dia tulis 10 minit sebelum masuk waktu subuh, tetapi actually-nya dalam hadis semua kata sehingga azan subuh. Sehingga azan subuh. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Makan dan minumlah sehingga ternyata antara benang putih dan benang hitam daripada waktu fajar. Jadi selagi mana tak masuk waktu fajar, boleh makan dan minum. Sebab itu lagi orang tak azan, boleh minum. Cuma kadang-kadang tengah-tengah duk minum, orang azan. Katakanlah mazhab ulama-ulama ada dua pandangan dalam hal ini. Satu pandangan menyatakan bahawasanya kalau duk tengah makan, duk tengah minum, orang azan, stop. Satu pandangan kata kalau duk tengah minum, orang azan, perhabiskan yang rancawan. Kerana dalam hadis Abu Daud, Nabi kata, "Idza sami'a ahdukumul azan wa ina'un fil yadihi falyaqdi hajatah." Jika satu orang kamu mendengar azan dan bekas makanan masih ada di tangannya, Nabi kata sempurnakan hajatnya. Maksudnya selesaikan dulu. Berdasarkan hadis ni, maka sebahagian ahli hadis kata boleh makan sehingga habis. Habis hak lancawan tu lah, bukan pergi cedok baru lah. Ini satu pandangan kata tak, kita kena stop. Walaupun hadis itu ada, termasuk Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, dia pandangan yang, dia kata walaupun hadis itu ada, tapi hadis ni telah menyanggahi kaedah umum. Maksudnya hadis bila dia syaz, dia ganjil, dia orang tidak consider sahih, dia anggap mungkin rawi ada kesilapan. Dia kata kerana kaedah semua hadis kata sehingga azan. Jadi lagi tak azan, sehingga azan, apabila azan kena stop. Hadis ni macam kata bila azan pun boleh continue lagi untuk habiskan yang itu. Jadi mereka kata no, bila azan you have to stop. Tapi pendapat yang kedua kata no, kalau azan memang kita have to stop, kita tak boleh tambah. Ini bukan menyanggahi riwayat, menyanggahi hadis yang lain dari ayat Quran. Ini khusus untuk orang yang sedang suap makanan kan. Jadi kalau tanya saya, kalau orang azan makanan di sedang minum, anda ada dua pilihan, anda boleh stop, ataupun kalau anda habiskan yang mana baki saja. Tapi kalau minum jam, janganlah. Habiskan yang baki itu dengan kadar tegukkan kita dan stop. Jadi boleh tak teruskan puasa? Anda boleh teruskan puasa dan puasa anda sah. Saya nak sebut satu kaedah. Kaedah ni boleh dipakai untuk semua benda, untuk mudah. Dalam agama dia panggil ustaz dia orang belajar kaedah, dia tahu. Dia panggil al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin tidak dihilangkan dengan syak. Maksudnya perkara yang yakin dalam agama kita tak hilang kerana kita syak. Saya buat contoh. Kita buat contoh hak kita senang faham. Kalaulah saya contoh ni selalu saya ulang pasal praktikal. Kalaulah sekiranya kita ambil wudu untuk sembahyang maghrib. Kita sembahyang maghrib semua. Selepas tu kita tunggu maghrib nak sembahyang isyak. Bila nak sembahyang isyak kita ingat, tadi batal tak tahu wudu aku. Pasal kita ambil tadi sembahyang maghrib. Kita confirm dah tadi masa maghrib tak ambil. Cuma duk tunggu lama, duk sembang dengan kawan, lapar semua, duk tergelak sana sini, orang bang. Tahan tak ambil wudu lah. Aku batal tadi. Do'ud. Dia kata, mana boleh syok-syok hang kena ambil. Tak. Batal ke tak? Kita tak batal. Asalnya kita boleh solat kerana yakin tidak hilang kerana syak.
Kerana yang yakinnya, yang confirmnya, kita memang ada wudu. Itu confirm. Tadi kita sembahyang maghrib. Cuma kita syak bahawa kemungkinan telah berlaku perkara yang membatalkan wudu. Di atas kaedah, yakin tidak dihilangkan dengan oleh syak. Syak tidak boleh menghilangkan yakin, maka bererti kita masih ada wudu. Tuan-tuan clear? Saya nak buat contoh, nak singgah pada puasa. Juga kes yang sebaliknya lah. Katakanlah kita pergi bilik air, mandi semua, buang air semua, lepas tu habis mandi semua, nak pergi semayang. Lepas tu teringat, tadi aku ambil wudu ke tak? Aku ambil wudu ke tak? Kira wudu ke tak? Ada wudu ataupun tak? Kita kira tak ada. Sebab yang confirmnya ialah tadi kita memang tak ada wudu, kita buang air apa semua. Betul tak? Yang tu confirm dah. Cuma kita syak, adakah dicelak di antara itu kita telah ambil wudu? Kita bukan syak tentang kita tak ada wudu tu. Kita yakin tadi tak ada wudu. Cuma kita syak tentang adakah kita telah ambil wudu. Hak kes tadi lain. Kita memang confirm kita ada wudu, kita sembahyang maghrib. So, di atas syak tidak menghilangkan, yakin tidak boleh dihilangkan oleh syak, maka yang yakin kita tidak ada wudu, so kita we have to ada ablution yang lain, kita kena ambil wudu yang lain. Bukan ambil wudu yang lain, kena ambil wudu lah. Even though mungkin kita dah ambil tadi, tapi kerana kita tak pasti. Bila kita puasa kita sah dengan yakin. Puasa kita sah dengan yakin. Kita dah follow dia punya rukun. Kemudian ada orang pergi kata, hang batal. Siapa batal? Tu hang pergi bau minyak wangi apa dia batal. Semua benda yang syak-syak ni tak boleh membatalkan puasa. Dia kena datang benda yang setara dengan dia. Kena bawa satu bukti yang yakin, baru hilang puasa tu. Setakat orang kata tak batal. Kita sakit mata, kita ambil ubat, titiklah mata, tak batal puasa. Oh nanti ni mungkin ni ayak tu masuk dalam perut, hang rasa hilang dahaga. Dalam hadis anak iqtahalal Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa saim. Nabi bercelak sedangkan baginda berpuasa. Tak ada pula nanti masuk serbuk celak dalam mata. Tak. Dia bercelak sedangkan dia berpuasa. Walaupun ada rawi yang dalam perbincangan tentang riwayat tu. Tapi maksudnya tidak ada perkara yang boleh membatalkan puasa yang diyakini sah, melainkan dengan bukti yang yakin juga. Andaian-andaian tak boleh. Mandi sungai batal puasa? Ada orang kadang-kadang dia kata ni jangan duk mandi bulan-bulan puasa ni, dekat nak buka puasa makruh. Tak. Di dalam riwayat dalam Muwatta Imam Malik, Nabi SAW kana yasubbu ra'sahu bil ma' wa huwa sha'im min shiddatil 'atash aw al-har. Nabi telah curah kepala dia dengan air ketika berpuasa disebabkan kerana terlalu panas ataupun kerana terlalu dahaga. Artinya kalau satu orang dah tak tahan dah ni, dia kata aku kena pergi mandi lah, tak boleh berdiri ni. Makruh tak? Tidak makruh. Tak makruh. Bolehkah mandi wajib dilakukan selepas azan subuh dan bolehkah kita berpuasa pada hari tersebut? Boleh. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan bahawasanya dia telah mandi wajib, dia bersama dengan Nabi, tapi dia mandi wajib apabila telah azan subuh. Maksudnya telah azan subuh, dah masuk dia mandi wajib dan kemudian sembahyang subuh lah. Taklah kata mandi kat Zuhur saat ni mandi tak tahu takkan tak sembahyang subuh. Maksudnya katakanlah contoh yang praktikal, kita bersama dengan suami kita kan, kita sahur lah, yang tu jadi sahur kita, kita sama dengan suami kita. Tak ada pun wahillal lakum lailatus siyam arrafasu ila nisaikum. Jadi dia Quran sebut lagi dihalalkan pada malam kamu berpuasa untuk kamu rafas. Rafasnya asal rafas, ustaz tahu. Rafas asalnya maksud berlucahan. Maksudnya rafas ni benda yang maksud mengadakan hubungan seks dengan pasangan kamu, dengan suami, dengan isteri. Allah sebut malam-malam lain Tuhan tak sebut, malam bulan puasa dia sebut. Pasal ada orang sangka bila puasa malam tak boleh buat apa.
So Quran datang, Quran kata dihalalkan pada malam berpuasa untuk kamu menyetubuhi atau apa-apa aktiviti seks dengan isteri ataupun suami kamu. So katakanlah dia buat benda tu, tak apa bulan-bulan puasa saya sebut daripada orang keadaan tenang. Apa nama? Katalah dia buat hal yang demikian itu, tiba-tiba dia lepas sahur lah kata makan-makan, lalu dia berhubung bersetubuh dengan isteri dia. Lepas bersetubuh selesai aja, tiba-tiba orang azan, tak mandi lagi kan. Lepas tu kita pun mandi, lepas semua pergi masjid. Boleh atau tak? Boleh. Tapi kalau bersetubuh selepas orang azan, tu memang tak boleh, kena 2 bulan betul-betul. Tu jangan nak cari pasal. Jika dah habis haid, adakah keesokan harinya boleh berpuasa? Jika habis haid pada malam berkenaan, selagi apabila masuk ketika terbitnya fajar, kita dah bersih daripada haid, kita boleh berpuasa. Walaupun kita baru nak mandi lepas pada tu. Tapi bila haid dah stop, kita boleh berpuasa. Apakah bezanya tarawih di rumah dengan solat tarawih di masjid bagi wanita? Walaupun cara umumnya wanita boleh pergi ke masjid. Nabi kata la tamna'u ima Allah min masajid Allah. Jangan kamu larang hamba-hamba wanita Allah untuk datang ke masjid Allah. Jadi suami jangan larang isteri pergi masjid. Tapi sembahyang yang afdal pada zaman Nabi sebut afdal salatun nisa, sembahyang nisa yang paling afdal ialah fi buyutihin, di rumah mereka. Disebabkan kerana kadang-kadang bila pergi ke di atas berapa andaian. Pertama, kalau dia pergi ke masjid ada kemerbahayaan. Katakanlah suami outstation, dia seorang nak pergi juga masjid, better dia semayang di rumah. Dia kata aku ni bukan senang ni bulan puasa. Dia pergi juga ke masjid dalam keadaan kalau berlaku apa-apa, malam dia patah balik, kalau banyak, lebih baik dia semayang di rumah. Afdal untuk dia. Pasal, dan kemudian kalau dia pergi ke masjid menyebabkan ada benda yang lain, bukan kata semua, ada unsur-unsur lain yang tak elok, umpamanya bukan saja semayang, lepas tu ada celoteh yang lain yang merosakkan, jadi elok dia semayang di rumah. Kalau dia ada orang yang boleh bersemayang sunat di rumah dia, ada anak lelaki dia yang boleh semayang tarawih di rumah bersama dengan ibu dia berjamaah, maka dia juga mendapat pahala berjamaah kalau dia semayang di rumah. Ada dalam hadis Ummu Waraqah, dia bersemayang di rumah dia. Dan juga Aisyah juga bersolat bersama dengan wanita dan meminta zakwan menjadi imam. Jadi tidak menjadi masalah bagi wanita untuk solat tarawih di rumah mereka. Apakah amalan yang boleh dilakukan untuk menambahkan pahala di bulan Ramadan jika berada dalam keadaan uzur ataupun haid? Orang yang haid, yang confirm dia tak boleh salat. Yang lain dia boleh. Dia boleh zikir, dia boleh subhanallah, boleh istighfar, semua dia boleh. Cuma ulama khilaf, adakah orang yang haid boleh membaca Quran? Majoriti ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i, menyatakan mereka tak baca Quran. Tetapi di kalangan para ulama ada yang menyatakan wanita haid boleh membaca Quran. Kerana mereka menganggap hadis yang melarang wanita haid baca Quran diriwayatkan oleh Ismail bin Ayyash ialah hadis yang tidak kukuh untuk dijadikan hujah dalam masalah ini. Maka ini pendapat ini didokong oleh beberapa imam termasuk Asy-Syaukani dan beberapa termasuk Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bash. Dan mereka menganggap bahawasanya orang yang haid boleh baca Quran. Yang tak boleh hanya tak boleh salat. Maka kalau kita tengok ada orang Arab dia baca Quran masa dia haid, kita kata teruk Arab ni. Tak, jangan, dia pegang pada pendapat itu. Maka kalau kita tak nak lah, katalah di Malaysia ada kita rasa berat katakanlah, masih banyak benda yang kita boleh buat. Kita boleh istighfar, kita boleh zikir, subhanallah, alhamdulillah, kita banyak benda. Kita boleh doa, doa juga ibadah. Setengah orang bila dia haid, dia tak buat apa. Aku haid nak buat apa lagi? Tidur
Tak betul tu. Dia boleh doa. Allah Ta'ala mendengar doa dia. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Dan pada bulan Ramadan, doa mustajab. Maka dia boleh doa dan doa mustajab. InsyaAllah. Jika demam, sakit, adakah boleh teruskan puasa? Jika badan mampu tetapi ubat harus diamalkan bagi tidak memudaratkan sakit tersebut, boleh atau tidak? Quran kata wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau musafir, dia boleh ganti pada hari yang lain. Maka ulama khilaf, sakit apa yang boleh ganti? Sakit jari, sakit perut, sakit kepala. Setengah ulama begitu mereka meringankan, apa saja jenis sakit boleh mereka kata. Tapi kena gantilah. Tapi kita ambil kaul yang pertengahan, sakit yang memudaratkan kalau kita berpuasa, membahayakan dia. Termasuklah kalau sekiranya sakit yang memerlukan dia ambil ubat. Kalau dia tak ambil ubat, akan ada kesan yang lebih lagi. Boleh tak dia break dia punya puasa? Dia boleh. Tapi dia kena ganti. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Ganti pada hari yang lain lah. Ganti pada hari yang lain. Syarak benarkan dia. Orang musafir, syarak benarkan. Ada kawan saya, dia pergi umrah. Dia naik kapal terbang, dia makan. Member kata teruk betul. Nak pergi umrah boleh buat perangai tak puasa. Saya kata ya akhi, Allah kata wa man kana maridan aw ala safar. Siapa yang sakit atau musafir, dia naik kapal terbang dia musafir, dia boleh buka. Aku tak mau. Hang tak mau tak apalah. Hang tak usah buka, tapi dia mau. Hang tak kena ganti, dia kena ganti. Ini peruntukan yang syarak, peruntukan syarak bagi. Kita setahun boleh dapat 30 hari cuti, 30 hari. Ada orang nak ambil, tak apa. Ada orang tak mau ambil, dia bawa pergi ke depan, ikut dia. Silap-silap tak dapat apa. Adakah menjadi kesalahan ibu bapa yang membawa anak-anak kecil ke surau masjid, yang mana anak-anak kecil itu mengganggu konsentrasi jemaah? Ini satu masalah yang saya selalu sebut dan kita ada sikit anti kanak-kanak. Tuan-tuan, pertama, macam mana kanak-kanak itu membesar pada zaman Nabi SAW? Nabi dulu, Nabi ni satu benda Nabi dalam hadis kata Anas, Nabi idza sami'a buka as-sabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffif salatahu idza sami'a buka as-sabi rahmatan li ummihi. Hadis Anas riwayat al-Imam al-Bukhari. Rasulullah ni dia ringankan salat dia apabila dia dengar budak menangis kerana dia kesian kat mak dia. Maksudnya kalau dia semayang, dia jadi imam Aisyah, tiba-tiba dengar budak duk menangis, Nabi akan cepatkan sikit solat, takut mak dia terganggu. Kira Nabi to the extent lah, macam dia punya rahmat tu. Kadang-kadang budak bukan kata budak tu penyakit mai, tiba-tiba kan ada jatuh dia nangis kan, tu Nabi dia akan cepat. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak siapa main masjid ni? Kacau orang semayang. Dia tak kesian kat mak dia, kadang mak dia jatuh, anak jatuh. Okey. Bila solat, Ibnu Abbas dia solat di rumah Nabi, di rumah Maimunah. Maimunah apa? Mak saudara dia. Dia solat, dia masa tu umur lebih kurang 7-8 tahun gitu. Kecil. Dia solat, dia tidur. Dia tidur rumah Maimunah. Maimunah isteri Nabi. Dia nak tengok kecil-kecil, dia nak tengok macam mana Nabi solat. Subhanallah, kadang-kadang environment tu menjadikan manusia cepat matang. Dia nak tengok Rasulullah solat macam mana. Jadi dia tidur di rumah mak saudara dia. Bila Nabi bangun, Nabi tanya, ayanamu sabi, ayanamu ghulam, dia kata. Ayanamu ghulam. Budak tu duduk tidur Jadi dia pun, Rasulullah bangun, Rasulullah masuk bilik air. Ibn Abbas bangun, dia ambil air. Rasulullah dia tunggu Nabi kat luar. Bila Nabi keluar, dia bagi air untuk Nabi basuh diri dia. Nabi doa kat dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia lah agama dan alimkanlah dia ta'wil. Itu dia dapat doa Nabi. Kemudian Nabi solat. Bila Nabi solat,
dia mari duduk belah kiri Nabi. Nabi fa akhadhani bi ra'si, fa akhadhani bi udhni. Dia kata Nabi pegang kepala aku ataupun Nabi pegang telinga aku, Nabi waja'alani an yamini. Kemudian Nabi jadikan aku di belah kanan dia. Jadi bila sembahyang dua orang, seorang jangan duduk belah kiri, duduk belah kanan. Ulama hadis cenderung supaya sebaris antara imam dan makmum kalau dua orang. Walaupun ada mazhab yang kata untuk skip. Tapi dalam hadis itu macam sebaris lah. Menunjukkan Nabi tak kata, ni budak-budak di belakang sikit. Nabi solat dengan Ummu Sulaim. Anas kata, dia solat Anas, Nabi solat, fa salaitu ana wal yatim, wa salaitu ana fa salaitu wara'u, fa salaitu ana wa yatim wara'u wal ajuz wara'ana. Aku dan seorang anak yatim semayang belakang Nabi. Nabi pergi satu rumah, orang minta Nabi solat di rumah tu. Nabi untuk dapat keberkatan, Nabi solat. Anas dan seorang budak yatim duduk di saf yang kedua. Dan perempuan yang suruh tu, perempuan tu duduk di belakang. Semua ni menunjukkan budak-budak solat di tepi orang tua. Hadis yang kata budak-budak tak boleh duduk sebaris dengan orang tua tak sahih. Yang ada hanya hadis yang kata hendaklah di belakang imam tu orang yang lebih ulun nuha, orang yang lebih tahu untuk ganti imam dan seumpamanya. Kita setengah tempat masjid tu dia tu saf kanak-kanak nu punya belakang, barisan yang belakang punya belakang. Tak tahulah barisan apa, barisan kanak-kanak, barisan nasional, barisan apa, belakang. Apa dia tak macam anak budak-budak ni macam tak diraikan datang ke tempat-tempat ibadat. Kalau duduk kadang-kadang budak-budak duduk dalam saf main orang tua, budak tu dah 2 rakaat dah, dia main lambat, dia main rakaat 3 ni hampir belakang, punya gangster, perangai tak elok, dah main lambat pergi halau orang, suruh orang pergi belakang pula. Patut malu budak ni main awal pedang, dia pula halau budak tu pergi belakang. Dan apabila budak suruh semayang sama-sama baris budak-budak, dia bising lah. Cuba dia semayang tepi orang tua-tua, tepi apa? Tepi ayah dia. Dia tak bising. Yang kau pergi halau dia pergi duduk belakang, siapa suruh? Macam kanak-kanak ni, budak-budak ni kalau sentuh kita, satu sah batal kita. Tu dia. Khinzir kalau tersentuh kita pun satu sah tak batal. Budak-budak boleh jatuh satu sah batal. Punya teruk pemikiran agama. Dia kata budak-budak pasal apa batal? Dia menanggung najis. Pasal apa najis? Dia tak bersunat ni. Kat mana najis? Tu di bawah kulit dia. Okay, Pak Haji, bawah kulit Pak Haji pun ada tahu tak? Kata. Pak Haji jangan duk kira kulit orang lah. Tak percaya mai saya nak toreh tengok, ada ke tak? Sampai bawah kulit budak pun nak kira. Nabi salat dia dukung Umamah bintil As. Nabi semayang, Nabi sujud lama. Sahabat tengok tak bangun. Ni apa nama, Hasan dengan Husain dia naik atas tengkuk Nabi. Nabi kata, inna ibni yarkabuni. Ni anak aku, dia kudakan aku. Cucu dia naik atas belakang dia. Nabi tunggu sampai dia habis. Sampai dah dia turun, baru Nabi bangun. Kalau kita bangkit, jatuh budak. Orang duk semayang budak ni. Kecil-kecil dah tak erti dah. Tak, Nabi tunggu. Nabi rahmat. Nabi tunggu. Nabi tak kata lah batal lah budak-budak naik atas kepala aku. Ni kita bukan naik atas kepala, pegang tepi batal. Saya tak tahu ini. Lepas tu kita kata budak-budak muda lah ni. Tak, budak-budak lah tak suka ni tempat ibadat ni. Duk suka tempat hiburan. Tempat hiburan diraikan. Main masjid orang tua-tua marah. Tak, baru masuk masjid mata tengok. Jangan duk bising kawan tak bising apa, baru mai. Teruk punya geng-geng siap masjid. Bukan semua ada siap masjid yang okey. Saya kadang-kadang saya suka geram kalau pergi. Ada masjid tulis kanak-kanak tidak dibenarkan masuk ke ruang ini.
Ada tak? Okey. Panjang lah kalau boleh tiap mak tu. Saya tertidur di pejabat sebelum zuhur dan bermimpi sehingga keluar air mani. Sakan mimpi. Di pejabat lah tu. Dia ada berkenan kat orang pejabat Ha? Bagaimana puasa dan solat saya dari segi hukum? Okey. Siapa yang mimpi ni? Nak tanya. Dah, bukan nak tanya nama. Laki ke perempuan? Kalau sekiranya yang mimpi itu perempuan biasanya dia mimpi, jarang perempuan mimpi kot. Tak tahu, kita pun tak nak jadi perempuan. Tapi kalau dia mimpi, kerana pernah apabila kes ini dibawa kepada Nabi SAW, Ummu Sulaim, dia bawa benda ni kepada Nabi SAW. Idza ihtalamat imra'ah hal 'alaihi al-ghusl, hal 'alaiha al-ghusl. Apabila wanita bermimpi, adakah dia wajib mandi? Nabi kata, na'am idza ra'atil ma', ya jika sekiranya dia melihat air. Maksud jika dia lepas dia mimpi, dia tengok pada pakaian dalam dia, tengok ada kesan air mani, dia mandi. Tapi jika sekiranya dia mimpi, dia syok dalam mimpi tu, tapi dia tak tengok kesan apa, jadi dia ada feeling tapi dia tak ada kesan, maka dia tak mandi. Macam tu juga lelaki kalau dia, biasanya lelaki ni pantang mimpi memang ada kesan lah. Pasal dia pun super aktif kan. Jadi kalau dia nampak ada kesan, maka dia wajib mandi. Puasa tak batal. Kerana keluar air mani dengan tak sengaja, tak batal puasa. Ulama khilaf tentang keluar air mani ni. Pertama, mereka semua kata kalau keluar air mani mimpi, memang tak batal, kerana kita bukan boleh kontrol mimpi. Kalau boleh kontrol mimpi, hari tak puasa memang ramai nak mimpi macam tu. Jadi kita tak boleh kontrol mimpi. Maka tapi kalau mereka khilaf pendapat, jika satu orang duk fikir benda lucah ni, dia fikir sampai terkeluar air mani, ada di kalangan para ulama yang menyatakan batal kerana dia sendiri usaha benda tu. Tetapi ada juga di kalangan ulama yang kata keluar air mani ni sama ada sengaja tak sengaja tak batal. Ada juga pendapat, kerana dia kata sama macam dengan ludah, dia bukan persetubuhan. Khilaf pendapat hal ni. Tak apa, kita ambil pendapat yang kata batal ni. Kalau sekiranya dalam kes yang seperti ini, katakanlah kalau kita ambil pendapat yang kata batal, sebagaimana yang tuan-tuan faham, kes yang seperti ini, dia mimpi tak batal lah. So macam mana dia nak buat? Tapi dia kena mandi lah. Mandi, saya tak tahu dia nak mandi di mana, tapi dalam konteks Malaysia dia boleh mandi. Dia boleh, bukan kena mandi ni sampai 7 kolah dah. Dia kena ratakan air je. Dia bagi air rata, dia katakanlah dia masuk dalam toilet, dia ratakan air seluruh badan dia, kena air, maka berarti dia telah mandi lah. Dia telah mandi. Dan kemudian dia solat, kemudian seperti biasa. Kerap pula duk mimpi. Bagaimana dalam bulan puasa ini ada iklan atau produk penggunaan produk makanan yang disyorkan untuk kenyang sepanjang puasa? Bukankah puasa untuk kita menghayati erti puasa dan bagaimana? Tuan-tuan, eksploitasi agama kebelakangan ini melalui produk makanan, perubatan ni teruk. Baru ni saya dah sebut tentang ada syarikat kononnya khasiat minuman dia ni disebabkan kerana kulat ajaib, cendawan susu harimau,
sarang anak-anak yang telah memakan 22 juzuk Quran. Masuklah metro. Dan saya pergi tengok dalam Facebook saya di armaza.com, saya kata ini penyalahgunaan agama. Ada air soda berkarbonat, gambar yang dibaca 30 juzuk Quran. Semua, sebahagian geng-geng ustaz ni kerja buat duit, dia tak fikir kesan terhadap agama. Secara umumnya ada dua benda. Pertama, banyak perkara yang dikaitkan dengan pemakanan Nabi sebenarnya tak sabit. Nabi tak ada bukti kata Nabi buat benda tu. Sebahagiannya tak sahih. Contohnya makan kepala ikan melemahkan akal. Nabi tak kata, hadis palsu. Campur ikan dengan daging dilarang juga tak ada. Makan kismis otak jadi cerdik, Nabi tak pernah kata. Ada riwayat Az-Zuhri. Az-Zuhri seorang scholar di kalangan salaf. Dia kata makan kismis membantu. Itu pengalaman dia, based on experience lah. Nabi, kata Ibn Khaldun, Nabi tak datang untuk kempen benda makanan ni. Nabi datang untuk kempen syariat. Sebelum Nabi datang pun orang dah makan dah benda ni semua. Yang ada bukti yang tak kita yakin dan tak boleh kufur ialah tentang khasiat madu, kena disebut dalam Quran. Disebut dalam Quran. Even habbatus sauda, black seed ataupun jintan hitam, yang mana orang Nabi sebut habbatus sauda syifa min kulli da. Habbatus sauda ubat bagi setiap jenis penyakit. Bukan Nabi SAW, Nabi sebut dalam konteks orang Arab. Sebab itu Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar ialah orang alim yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Dia menyatakan habbatus sauda ni manfaat untuk iklim panas, tidak untuk iklim sejuk, bukan semua keadaan. Tapi Nabi cakap dalam konteks itulah. Macam Nabi kata, innamal khamru min hataini syajaratain. Sesungguhnya arak daripada dua jenis pokok ni, iaitu anggur dan tamar. Nabi cakap pada orang Madinah. Dalam konteks masyarakat Madinah, dua jenis tu arak. Tapi arak boleh dibuat daripada banyak lagi benda. Tapi Nabi cakap dalam konteks tu, kita nak tengok Nabi sedang cakap dengan siapa masa tu. Bukan Nabi cakap seorang-seorang, Nabi cakap dengan orang. Arak, the best arak daripada Siraj. Kita tengok tulis Siraj, jangan duk minum. Siraj kan. Siraj daripada Sirazi sebenarnya, di Asfahan. Daripada dulu, ribuan tahun sejarah Arab. Okey. Bila Nabi SAW kata umpamanya jintan hitam ni, Nabi pula tak sebut kadar dia. Nak makan sesudu ke dua sudu, Nabi tak sebut. Ini semua mesti dirujuk kepada pakar. Tadawu ya ibadallah, berubatlah wahai hamba-hamba Allah. Nabi kata, innallaha lam yanzilu da illa yanzilu ma'ahu dawa. Allah Ta'ala tak menurunkan penyakit melainkan turun bersamanya ubat. Sebab tu Nabi menghormati kepakaran Al-Haris bin Kaladah. Dia bukan Muslim, tapi dia pakar perubatan Arab pada zaman dalam masyarakat Madinah. So tiba-tiba agama yang patutnya datangnya tujuan memberikan syariat, mengajar tentang akhlak, disiplin. Nabi bukan kempen ubat, Nabi kempen kesihatan. Kesihatan itu bukan jenis ubat. Tapi orang telah exploit. Itu saya kata, air bergas yang boleh berikan orang kencing manis pun ada gambar ustaz. Sabun cap pencuci ada gambar ustaz. Untuk apa? Agama telah berlaku eksploitasi yang begitu luas. Apabila orang lah ni ustaz, orang jadi macam selebriti, ataupun orang ingat ustaz bukan dia tahu semua. Ramai ustaz kencing manis. Ramai ustaz darah tinggi. Ingat semua ustaz sihat dah. Mereka lagi duk kena jamu macam-macam, termasuk saya. Jamu macam-macam, penyakit lah. So kita guna, setengah orang ambil kesempatan agama jadi jual.
Sahabat Nabi lebih dekat dengan Nabi. Mereka menega macam-macam. Mereka tak menega pun ubat-ubat Nabi ni. Tak ada kok Abdul Rahman bin Auf kata ni mai aku menega ni ayat jampi Umar bin Khattab kata. Dia tak menega semua benda ni. Mai kemudian ni menega ni. Dan kemudian ni pun Malaysia lah. Dan masalahnya orang awam ni dia percaya makan kismis jadi cerdik. Kismis Ustaz jampi. Saya okey lah. Saya tanya kawan-kawan saya juga ada jampi. Minta jampi semua ke Syekh? Satu kontainer ni. Minta tiup je lah. Banyak yang liak dah. Kan kismis kalau ayak tiup ke kanan dia cecair kan. Kismis kalau tiup kat sini hak dalam tak kena kan. Minta tiup misal. Satu kotak tiap kotak dia tiup. Nampak kita pergi ceramah matam sebilang dia tiup. Dia kata tiup satu dua dah Syekh. Entah nak kira macam tu mana boleh. Tapi kita tulis ni dijampi oleh ustaz ni. Sebab tu saya puji Martin Luther King, founder untuk Protestan. Sebab dia tentang benda-benda macam ni dalam Katolik. Sekarang benda tu datanglah ulama. Nabi kata iqra'u Quran wasalullah qabla an ya'tiya zaman qaumun yaqra'una al-Quran wa yas'aluna an-nas. Bacalah Quran dan minta kepada Allah Taala sebelum datang satu zaman orang yang baca Quran dan dia minta duit kat orang. Termasuklah bulan puasa. Saya tak apalah kita mai sekali dah kita kata habis datang ni kan. Termasuk yang orang yang edar borang bulan puasa, borang pahala. Isi borang RM5, RM10 hantar pahala pergi kat ayah kita. Kalau pahala boleh isi tas borang, orang kaya masuk syurga semua. Beli 1000 borang isi RM10,000. Hak mana kayuh gerek kat kampung ni RM10 pun tak ada. Duduk pelan-pelan dalam neraka. Agama. Takkan ustaz boleh buat keluar borang, isi borang untuk hantar pahala kepada keluarga. Takkan boleh macam tu agama, pahala beli teh borang. Ini bukan buah borang saham. Agama. Apa jadi kalau dan duit tu bukan pergi kepada langit pun. Duit masuk kat poket orang yang buat keluar borang tu. Dia yang kaya. So saya tanya, di mana syarikat kelang pahala yang awak ada? Sehingga awak boleh cetak pahala ni hantar pada si mati. Oh dia kata, oh ini mereka ni tak tahu ni ulama ada khilaf pendapat masalah baca Quran pada si mati. Saya bukan tanya masalah baca Quran pada si mati. Baca Quran pada si mati memang ada bab khilaf. Tapi saya tanya bab ambil duit ni. Ni Imam Syafi'i kata no. Okey, Imam Abu Hanifah kata boleh baca Quran untuk si mati. Imam Hanifah kata baca Quran untuk si mati dapat pahala. Dia kita niat pahala ni diberi kepada si mati. Dia kata. Tapi Imam Abu Hanifah tak pernah kata hang bayar duit kat aku baca. Dia tak pernah kata, dia tak pernah ambil duit. Apabila you baca Quran kerana duit, you dapat duit, you tak dapat pahala. Pasal you nak duit. Bila you tak dapat pahala, macam mana you kata nak hantar pahala pi? Arab kata faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki tidak boleh memberi. Kalau saya baca Quran, saya dapat pahala. Katakanlah kita terima qaul pendapat ulama yang menyatakan baca Quran. Kita baca Quran, kata kita baca Fatihah. Ada pahala. Kita, ya Allah, berilah pahala ini kepada sahabat saya yang baik dulu ni dengan saya. Kalau Allah mustajab doa, dia bagilah pahala tu. Kalau dia tak mustajab, dia tak bagi, pahala Fatihah kekal dengan kita. Itu saja. Tapi kalau saya baca Fatihah kerana nak dapat RM10 pada awak, saya tak dapat pahala. Kemudian saya kata, ya Allah, berilah pahala ni pada si mati. Nak bagi apa? Tak ada. Tuan-tuan faham maksud saya? Awak isi borang ni bulan puasa ramai online lagi. Saya berkata memang Dr. Aziz semua tak boleh ikut dia. Kalau nak, saya pun bukanlah orang tak kenal langsung. Maksudnya kalau nak, saya pun boleh buat borang tu. Edar juga. Aku pun teringin naik di gaya kan. Jangan. Tapi benda tak betul dari segi syarak. Benda tak betul. Sampai dengan jampi-jampi ni semua. Jampi nak bagi orang kenyang. Ada pula ayat Quran baca boleh orang kenyang. Nabi sendiri pernah lapar.
keluar daripada rumah. Ma akhrajaka ya Rasulullah. Nabi kata, allazi akhrajaka akhrajani. Yang mengeluarkan engkau telah mengeluarkan aku, iaitu al-ju', lapar. Nabi tak kata ni lapar. Hang baca ayat ni 3 petang, tu dia kenyang. Nabi Quran turun kat dia, tak ada ayat boleh baca bagi kenyang. Ustaz boleh baca bagi jadi kenyang. Kalau ustaz boleh baca bagi kenyang, dia ceramah di pi semua, dia tak ada free lah. Orang kata ustaz memang makan lu. Saya baca Quran kenyang tadi, memang makan bla-bla. Saya bukan inti ustaz, saya ustaz. Tapi jangan exploit lah. Semua benda atas nama agama. Saya radio sebahagian di utara. Kalau tuan-tuan dengar, daripada maghrib tu nak buka puasa setengah jam, semua iklan, semua ada dengan agama. Untuk menambahkan puasa, untuk menjadikan semayang lebih khusyuk, semua benda ada jual. Dahsyat. Sejadah yang menjadikan semayang lebih khusyuk ada? Subhanallah. Abu Bakar Siddiq, semua salafus soleh berusaha nak jadi khusyuk dalam solat. Kita nak ambil sejadah. Anytime man, you boleh khusyuk. Takkan agama macam tu. Apakah amalan yang boleh diamalkan untuk hati kita betul-betul khusyuk dan sentiasa merasai kewujudan Tuhan? Tuan-tuan, agama khusyuk bermaksud tadi ihsan, merasai kewujudan Tuhan. Orang tanya, hal kana sahabatu yadhakun? Sahabat dulu depa gelak. Sahabat ni duk sembang sama depa gelak. Jadi ulama tabi'in ni tanya, sahabat-sahabat ni, kamu duk jumpa lu bergelak? Sahabat kata, kanu yadhakun wa imanu fi qulubihim mislul jabal. Mereka itu gelak, tapi iman dalam dada mereka bagaikan bukit. Bukanlah kata bila kita ni Muslim, kuat agama, serius. Assalamualaikum Syekh. Kita tak dengar. Syekh jangan melawak Syekh. Astagfirullahalazim. Nabi Zaid sahabat cerita bahawasanya Nabi kadang-kadang kami cerita tentang makanan, dia pun dengar. Kadang-kadang kami ketawa, dia juga turut ketawa. Hidup normal. Islam bukan suruh kita jadi abnormal, dia suruh kita jadi normal. Dia suruh kita jadi normal, tapi dia suruh jadi kita rasa kewujudan that God so present in our life. Tuhan itu begitu hadir dalam diri kita. Maka dengan itu Allah akan kontrol. Perasaan itu akan kontrol banyak benda daripada kita melakukan kesalahan. Adakah suntikan atau cabut gigi batal puasa? Ini ada khilaf ulama dalam hal yang seperti ini. Pertama, cabut gigi tak batal puasa lah. Cuma suntikan, adakah dia batal puasa? Pertama, ada mazhab, ada di kalangan para ulama yang menyatakan kerana dia masuk unsur luar dalam badan, air, maka dia batal puasa. Yang kedua menyatakan dia tak batal puasa, melainkan dia masuk satu suntikan yang mana menguatkan jasad. Dia masuk, dia suntik vitamin ke, dia suntik apa ke. Kalau dia suntik sekadar nak bagi kebas, maka dia consider benda tu macam kita sapu minyak apa, yang mana minyak tu serap dalam kulit kita, tujuan untuk menghilangkan sakit. Dia anggap benda tu sama, kerana tujuannya bukan macam mana kita berkumur, dia serap, tapi bukan tujuan kita minum. So ada dua pandangan dalam hal ini. Kalau siapa yang bila dia kena suntik, dia tak mau puasa pun kita tak kata apa, kerana dia sakit. Siapa yang nak tangguhkan suntikan pun boleh. Siapa yang kita tengok dia suntik tapi dia terus puasa pun kita jangan kata apa. Sebab dua-dua pihak ada argument ya. Dan argument ni tak boleh siapa kata yang ni better than this. Sama siapa yang pegang tidak menjadi masalah. Pada pandangan Ustaz, malam bila dijangka Lailatul Qadar? Kita kena rujuk kepada ramalan kaji cuaca. Of course, setiap orang akan melalui Lailatul Qadar. Mesti. Dan Lailatul Qadar ni bukan setengah orang dia fikir Lailatul Qadar kita kena tunggu bila nampak, oh mai dah. Tak.
Apabila kita semayang Isyak, semayang Tarawih pada 10 yang akhir, kita kena Lailatul Qadar. Pahala kita dapat pahala Lailatul Qadar. Bila kita doa, cuma saya boleh kata, doa ni bukan, ya Allah Tuhan ku bagilah. Doa dia bukan itu. Dia kena keadaan yang mustajab, tempat yang mustajab, masa yang mustajab, dan jiwa yang mustajab. Kadang-kadang time dah betul. Orang Mekah dah betul. Ramadan, puasa dah betul. Jiwa yang mustajab tak ada. Doa antara Tuhan terima tak terima, doa terakhir lah, umpamanya. Ataupun doa perasaan itu tidak hadir, sebab itu tidak mustajab. Kadang-kadang bila perasaan hadir, bukan Lailatul Qadar pada malam Lailatul Qadar pun mustajab. Tapi bila ditambah malam Lailatul Qadar dengan jiwa yang mustajab, maka doa sangat mustajab. Sangat mustajab. Quran turun bila? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi nuzul Quran Malaysia bila? 17 Oh 17 kot Lailatul Qadar. Macam mana? Kita ada Ustaz Jaki mana? Macam mana? 17 Lailatul Qadar 10 yang akhir kan? Tapi Quran kata inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar yang disambut di Malaysia pada 17 Lailatul Qadar Malaysia. Okey. Lailatul Qadar pada salah satu 10 yang akhir. Tapi tak apalah, orang bagi cuti, kita cuti je lah kan. Malah nak. Orang tahu orang bagi cuti pun duduk busy ingat depan ni. Tak apalah, bagi okey. Kan? Tapi kalau orang tanya, bila Quran turun, kita duk baca inna anzalnahu fi, Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Bila malam Lailatul Qadar, Nabi kata iltamasu fi ashril awakhir. Pilihlah pada 10 yang akhir. 21, 22, 23 lagi. 25, 27, okey. 29. Tapi boleh jadi tak 21 kita tu 20 tempat lain? Boleh dia? Oleh kerana tu kita penuhkan 10 tu. Kerana mungkin kita pergi puasa awal sikit ataupun kita puasa lambat sikit. Maka Nabi kata carilah pada 10 yang akhir. Jadi siapa yang dah jumpa pada 17 tu dia tak carilah 10 akhir. Tak apalah lagi tuan-tuan kata ni Dr. Asri kacau orang cuti 17. Tak kacau cuti. Mandi ketika hampir waktu berbuka makruh kata. Ini saya dah jawab tadi. Telah mendengar radio IKIM penceramah oleh ustaz yang mengendalikan rancangan Tahsinul Ibadah menyatakan tidak boleh guna ubat gigi semasa berus gigi selepas subuh. Bermaksud tidak berus gigi dan tidak boleh guna ubat kerana ada perasa ditakuti tertelan. Astagfirullahalazim. Pertama, bukan saja ubat gigi ada perasa, kayu sugi tu ada perasa. Ada perasa. Orang guna. Nabi bersugi dan sahabat juga bersugi. Kemudian, kalau takut tertelan, benda yang tak membatalkan puasa. Tertelan, tadi terkeluar, terapa, semua benda-benda ni tak membatalkan puasa. Termakan, terlupa, benda tak membatalkan puasa. Saya kadang-kadang tak apalah, IKIM tak IKIM, itu masalah dia, saya pun tak kenal dia siapa. Tapi yang pentingnya, semua benda mesti berdasarkan kepada dalil. Saya sebut satu contoh. Walaupun kadang-kadang disebut dalam kitab, tapi kalau tidak ada dalil yang jelas, kita kena lihat pandangan ulama-ulama yang lain. Bukan kita menepikan ulama tu. Ni ulama sebut dalam kitab. Kita kata dia sebut dalam kitab dia, Syekh. Tapi ulama lain sebut lagi. Kalau kita nak tengok dalam kitab, ada kitab ulama sebut bumi ni leper. Pasal itu kadar pengetahuan dia. Takkan kita nak terima bumi leper. Okey, siapa Syekh? Ulama tu. Tak kira lah. Geografi bukan bidang dia.
Jadi orang beritahu leper, dia kata leper. Ada ulama kata kadar orang perempuan mengandung 4 tahun. Ada sebut 6 tahun. Kita kena rujuk, kita tak boleh rujuk pada ustaz benda tu. Kita kena rujuk kepada saintis. Bayangkan kalau kita terima, walaupun disebut dalam kitab, alhamdulillah diperlih dah diubah kadar tu. Dah panggil pakar. Kau bayangkan kalau satu orang perempuan suami dia mati 4 tahun kemudian lahir anak. Orang kata ni anak siapa? Anak suami hak mati dulu. Hui, takkan kot. Kita kata 4 tahun. Sebab tu dia ada kesan yang negatif. Maka kita dengan meraihkan ulama yang sebut tu, kita kata ketika itu dia sebut berdasarkan kepada khabar. Ada wanita yang dia jumpa, tanya, awak mengandung bila? Saya dah mengandung dah 4 tahun sebenarnya tuan. Oh, 4 tahun baru lahir. Itulah. Dia bukan mengandung, dia rasa mengandung. Perempuan tu. Tapi oleh kerana zaman tu tak ada apa pregnancy test, semua benda ni tak ada. Kita tak boleh tahu. Dia hanya rasa dia mengandung. Kemudian dia lahirkan anak, lalu ulama ni catatkan dalam kitab mereka. Tapi ini tidak menjadi bukti. Kerana Nabi tak pernah sebut. So kita kena rujuk benda ni kepada pakar. Pakarnya ialah nak buat bangunan, kena rujuk dengan JKR lah. Tak bolehlah rujuk pada pejabat mufti. Runtuh dia buat bangunan. Dan kita nak rujuk benda ni kena doktor kata berapa lama kemampuan untuk janin duduk di dalam rahim ibu. Kena rujuk pada pakar. Dan kadang-kala dengan meraihkan para ulama yang menyebut, dengan meraihkan, kita juga tahu ulama juga insan. Bukan kata walaupun saya pernah jadi mufti, bukan kata saya lahir-lahir mak saya teh-teh, ui anak kita jadi mufti bang, tak ada. Kok ni anak kita ni jadi ustaz, dia pergi diikut proses pembelajaran, akhirnya dia jadi ustaz. Dan bila dia jadi ustaz ni gelaran, bukan semua benda dia tahu. Jadi saya bukan salahkan ustaz, maka saya, walaupun dia sebut, kita kena tanya lagi lah orang lain. Saya buat satu contoh, very simple. Even apa yang saya sebut, kita boleh tanya orang, tapi bukan kerana ustaz ni kata ni, kita kena, what is your argument? Apa alasan hujah kamu? Kalau tak ada hujah, oh tak boleh, kita ada mengaji macam tu. Tak, agama bukan blind imitation. Agama bukan ikut membabi buta. Membabi buta, babi tak disebut. Mengkhinzir buta. Agama hendaklah diikut dengan kepahaman. Saya sebut satu contoh untuk kita share. Umpamanya dalam kitab, dalam hadis, Nabi kata, siapa yang patut jadi imam? Nabi kata, aqra'ukum li kitabillah. Orang yang paling boleh baca kitab Allah. Jadi kalau kita tengok ramai-ramai duduk belakang ni, yang mana baca Quran paling sedap, elok dia jadi imam. Jangan hak paling tua, bersuara tak sedap tapi bagi dia orang tua kita. Dah kita bagi yang paling aqra'ukum li kitab. Fa in kanu fi dhalika sawa fa a'lamuhum bis-sunnah. Kalau mereka itu sama, kata Nabi, lantik. Kalau semua baca elok. Siapa nak pilih ni? Pilih yang paling faham sunnah. Fa in kanu fi dhalika sawa aqdamuhum lil hijrah. Jika mereka yang tu pun sama, lantik yang mana lebih dahulu di dalam hijrah. Maksud yang senior di sudut memberi servis pada Islam. Kalau sama, hadis tak kata dah. Kalau sama, satu lagi Nabi kata akbaruhum sinnan, yang lebih tua sikit. Kalau sama, tak apalah, mana-mana lah. Kok mana pun dah sama, okey. Tapi dalam kitab, untuk umpamanya dalam Maraqilul Falah, saya nak buat contoh lah, Al-Sumbulali, dia kata kalau sama juga, ni Nabi tak sebut, dia tambah. Kita respect lah Sumbulali, ketokohan dia, tapi saya rasa dia tak perlu tambah ni, tapi dia sebut kalau sama, dia ahsanuhum wajhan, kita lantik yang paling handsome. Dia kata, tak apalah paling handsome, mungkin kau tengok-tengok, handsome pada aku, ambil lah. Wa in kanu fi dhalika sawa, jika sama, ahsanuhum atau ajmaluhum zaujan, yang paling cantik isteri dah. Jenuh nak pergi tengok isteri duduk rumah, dia isteri duduk belakang.
Ni saya sebut Dia betul. Ustaz-ustaz kita boleh cek dalam Maraqil Falah. Jika sama juga, dia kata akbaruhum ra'san, yang kepala yang paling besar. Lilitan ni kepala paling besar. Sebab dia kata bila kepala besar, dia punya balut serban lebih. Bukan senang nak ikut tu. Ni saya sebutlah, minta maaf orang perempuan dengar, tapi saya sebut kitab ni kata. Dia kata kalau sama juga, asgharuhum udwan, yang mana kemaluan paling kecil. Sebab yang kemaluan paling kecil, nafsu paling kurang. Jadi semayang lebih khusyuk. Hak tadi dia kata isteri paling cantik tu sebab dia kata bila isteri cantik, jadi dia tak fikir tentang masalah lain. Pasal dia dah dapat bini lawa dah. Pada andaian dia lah kan. Tapi belum tentu kan, ramai orang bini lawa bermata duk lihat. Kan? Bila kemaluan kecil, dia kata nafsu dia kurang, jadi semayang dia lebih khusyuk. Tak apalah, itu andaian dia. Dan andaian itu pertama tak mesti benar. Dan kedua, macam mana orang nak ukur benda tu? Saya sebut, bukan saya nak kecilkan kitab tu, saya rasa ada benda yang mereka sebut tak perlulah kita follow semua. Saya ingat benda ni dah, mungkin dia duduk, dia tulis, dia dah pi lajak, dia tulis kan. Saya ingat. Kemudian benda tu cetak. Macam nak ukur. Pasal dia nak pilih ni, takkan kata ni semua hak nak jadi imam pi sebelah kita nak cek. Takkan nak macam tu. Tak pernah siapa. Jadi saya kata, saya nak respon pada soalan ni. Maksudnya tak usah kira lah radio Hakim ke radio Kedah ke lagi Penang. Kira fact, apa alasan yang diberi. Orang yang pakai penyakit asma, yang pakai healer untuk asma tu kan, fatwa yang dikeluarkan oleh banyak international dan seumpamanya tak membatalkan puasa, dia boleh pakai. Boleh terangkan keutamaan melurus dan merapatkan saf. Ada jemaah yang menjarakkan diri alasan nak duduk tahiyat akhir. Sebenarnya rapatkan saf dan samakan saf arahan sunnah. Bengkokkan saf itu Allah Ta'ala membengkokkan hati jamaah. Dan sebenarnya tak timbul, melainkan kita pergi duduk teruk sangat cara kita duduk tahiyat akhir ataupun tawarruk itu. Kalau kita jenis tak boleh nak duduk tawarruknya mesti setiap kali kita tawarruk kita akan dengar, aduh orang sebelah misalnya, aduh kau tu terkejut. Kita dengan gemuk kan, kita duduk, kita tak perlu duduk. Kita tak perlu duduk. Sampai menyakitkan orang sebelah, kita tak perlu duduk. Bagi mereka yang telah habis haid pada waktu pejabat, contohnya jam 11 pagi, bagaimana dengan waktu solat zuhurnya sedangkan dia hanya akan bersuci setelah balik ke rumah? Bagi kes yang seperti ini, dia jamak takhirkan. Dia jamak takhirkan, maksudnya dia semayang zuhur 4 rakaat pada waktu asar, jamak takhir, tapi tidak khosar. Dia kerana dia tidak musafir, tapi dia jamak takhir. Boleh jamak apabila kita ada keperluan. Apa hukum solat tarawih tanpa melakukan solat ba'diyah selepas isyak? Hilang pahala ba'diyah. Sunat dia. Tapi semayang ba'diyah tu pahala dia banyak. Patut kita kena solat. Tapi siapa yang tak solat, hilang pahala ba'diyah. 1-2 hari ini kita digemparkan dengan isu pasangan Cina yang mempermainkan dan sensitif orang Islam. Mereka digertak dan caci oleh kebanyakan orang Islam, lebih-lebih lagi mereka yang pelekeh bulan Ramadan. Sememangnya mereka orang kafir. Walau bagaimanapun banyak lagi perkara haram yang dilakukan oleh orang Islam. Kita sendiri tapi hanya dipandang begitu saja. Apa pandangan Ustaz? Pertama, saya setuju untuk tindakan dia dikecam, tapi bukan dihina, dikecam. Kecam ni maksudnya kita mesti nyatakan bantahan, tak bersetuju. Dan saya dah
buat, saya juga tanya dalam ni, dan saya ingat saya dapat respon juga daripada MP, DAP dan seumpamanya, dia hantar email. Saya kata perkara ini perlu kerana kita nak tengok stand non-Muslim juga, terutama politicians. Apa pandangan mereka dalam hal ni? Mereka kena sensitif. Ini masyarakat majmuk. At least dia orang kena kata ini perbuatan yang salah, supaya orang lain jangan ikut. Kena kata benda ni. Kita nak dengar mereka kata. Kita perlu tegaskan tak bersetuju dengan kita, semua peringkat. Kalau tidak, kita buka floodgate bagi orang lain pula boleh kata lah. Tetapi lah masa yang sama, sebagai Muslim, tak perlulah kita maki. Tak, bukan maki maksud, weh kau pun makan khinzir lah apa macam-macam. Tak perlulah. Tapi kita bagi tahu, kita Muslim, kita bertegak, kita tak setuju. Dan ini kita kena, saya ingat isu ni kita kena satu bersama, tak bersetuju hal ni. Tapi kita tak tuduhlah orang yang tak buat. Ramai non-Muslim yang respect yang lain pun. Agama tak, la taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tak tanggung dosa orang lain. Kerana satu orang komuniti dia yang buat, maka satu semua masyarakat dia kita nak hentam, jumpa dia di mana-mana kita nak maki, tak boleh lah. Agama bukan sifat dia macam tu. Siapa yang buat, dia tanggungjawab lah. Dia yang tanggungjawab. Dua orang itu bertanggungjawab. Melainkan ada orang lain yang sokong dia. Wallahu ta'ala alam. Habis dah Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang bahagia Ustaz, jemputan dan semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Saya Nur Hanifah Dewi, bahagian sumber manusia Kementerian ingin tahu. So dengan ringkas saya nak tanya Ustaz, untuk mereka yang kena makan ubat harian secara arahan doktor, saya ikhlas dengan mereka bila ditanya puasa tak. Saya jawab balik tidak kerana saya kena makan ubat. Ustaz tahu tak, langsung mereka tak marah kerana mereka faham saya sakit. Penyakit Allah SWT yang kurniakan dan sembuhnya juga Allah SWT. Pandangan Ustaz di sini macam mana? Allah SWT marah ke? Terima kasih. Terima kasih. Baik. Pertama, Tuhan dalam Islam ialah Tuhan rahmat. Apabila Allah menciptakan ciptaannya, benda yang pertama Allah Ta'ala tulis seperti riwayat Al-Bukhari, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmat aku mendahului murkaku. Agama ini bukan agama kemurkaan Tuhan. Agama ini agama rahmat. Murka hanya datang apabila manusia telah melanggar peraturan Tuhan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak akan membebankan satu diri. Allah tidak membebankan satu jiwa melainkan apa yang dia mampu. Apa yang telah kita lakukan di luar daripada kemampuan kita, apa yang kita buat, apa yang kita terjadi satu perkara di luar daripada kemampuan kita, tidak dibebankan oleh Allah pada kita. Saya contoh simple. Kita naik bangunan kan, kita cuci bangunan. Tengah kita cuci bangunan apa, tiba-tiba kita jatuh. Mati kita. Kita dapat pahala kerana kita sedang mencari rezeki. Tapi orang yang sama naik di tempat yang sama, tengah-tengah cuci, tak guna hidup ni, banyak masalah. Terjun lah, dia terjun. Mati, bunuh diri, masuk neraka. Walaupun pada zahir jatuh sama-sama, patah pun sama, tapi di sisi Tuhan tak sama. Kerana keadaan yang tak sama. Satu orang yang tak mampu berpuasa disebabkan kerana penyakit yang bukan dengan pilihan dia. Allah Ta'ala yang berikan. Tuhan tidak akan mengazabkan hamba dan menghukum hamba benda yang bukan kesalahan dia. Kemudian dia bukakan ruang, kalau dah tak boleh puasa, bayar fidyah. Fidyah pun tak mampu bayar kerana tak ada duit. Istighfar, minta keampunan daripada dia. Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ini bukan agama. Agama ini sangat indah dia punya susun atur. Tuhan itu sangat indah dia punya rahmat dia. Saya selalu sebut, dalam teks agama ada pelacur yang masuk syurga.
Dan dalam teks agama juga ada orang yang berjihad dengan Nabi masuk neraka. Pelacur yang melacur, yang memberi minum anjing kerana kesedaran dia, walaupun dia seorang insan yang lemah, anjing tu dianggap binatang yang buruk, tapi oleh kerana Allah melihat kepada apa yang ada dalam dada dia, apa yang tak ada dilihat oleh orang yang lain, Allah ampunkan dia. Ada orang yang berjuang bersama Nabi, Nabi kata wahwa finnar, dia ni masuk neraka. Sahabat kata tak mungkin Rasulullah, dia berjihad dengan berani. Nabi kata wahwa finnar, wahwa min ahli nar, dia ahli neraka. Dalam hadis Bukhari. Kemudian sahabat pergi ikut dia, dapati dia cedera, kemudian dia tikam diri dia sendiri. Ternyata dia tak ikhlas. Kita jangan susah hati dengan rahmat Tuhan. Walaupun semua orang mungkin kata kita tak boleh, tapi kita lebih tahu antara kita dengan Tuhan. Kadang-kadang manusia tak faham keadaan kita. Tuhan faham, Tuhan tahu. Maka kita jangan cepat judge orang di atas masalah yang dihadapi. Sentiasa memberi ruang kemaafan. Nabi kata man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Siapa yang kata rosaklah orang lain, Tuhan tak rahmat kau, dialah yang paling binasa. Maka dengan itu, siapa yang sakit, siapa yang cedera, siapa yang tak mampu, Tuhan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tuhan tidak membebankan melainkan dengan kadar dia mampu. Kata Nabi SAW, idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum. Wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Apabila aku perintah kamu satu benda, datangilah dengan kadar yang kamu mampu. Jika kamu, bila aku larang satu benda, berhenti. Orang yang nak salat tak mampu berdiri, dia duduk. Tak mampu duduk, dia apa? Dia baring. Tetapi semasa kita mampu, kita ambillah nikmat kemampuan itu. Saya tengok satu hamba Allah solat, orang tua solat tepi saya. Bila nak rokok kan, dia tunduk saya, dia tak boleh rokok. Sah di sisi agama, sah. Tetapi kita juga tahu betapa nikmatnya untuk sujud kepada Allah. Pada hari-hari yang mana kita boleh sujud, maka sujudlah dengan penuh nikmat. Sujudlah dengan penuh perasaan. Sujudlah dengan penuh meminta daripada Allah segala kurnia dia. Kerana itulah tempat yang hamba dekat dengan Tuhan. Kalau tak mampu berbahasa Arab, sebutlah bahasa, kerana Allah Ta'ala maha mengetahui. Tak mungkin awak tak boleh berdoa pada aku sebab awak tak boleh bahasa Arab. Dah. Allah Tuhan bagi setiap makhluk dalam apa bahasa pun. Sujudlah sebelum sampai pada satu tempoh di mana apabila kita nak sujud tak boleh, kita kehilangan nikmat itu. Puasalah pada zaman kita boleh puasa, sebelum sampai pada satu tempoh kita tak boleh berpuasa. Walaupun ketika tak boleh puasa itu Tuhan maafkan kita, tetapi berpuasa seperti mana kita puasa Ramadan, bersalat dan berbuka seperti mana yang kita nikmati hari ini adalah nikmat yang besar yang tidak dinikmati oleh sebahagian hamba-hamba Allah yang lain. Mudah-mudahan Allah rahmati kita pada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.